Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas yang telah cikgu berikan pada saya. Baiklah, yang pertama, pada aktiviti 3.11 kita akan diminta untuk melakar bentuk elips berdasarkan konsep Dewey Focus Ellipse. Baiklah, tapi sebelum itu marilah kita berkenalan dulu dengan hukum Kepler. Okey, hukum Kepler ni bermaksud orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di salah satu dari fokusnya. Okey, macam pening kan? Jadinya saya akan tunjukkan mengikut demonstrasi di sini. Yang pertama, kita perlukan dua paku tekan. Disebabkan di sini dia kata salah satu dari fokusnya. Dia nak tunjuk kat sini bukan satu. Jadi kita try pakai dua. Dua paku tekan ataupun jarum peniti atau apa-apa saja yang boleh digunakan untuk cocok benang kepada kertas. Yang kedua, kita perlukan tali ataupun benang dan ikatkan dia supaya menjadi bentuk bulat, dia bersambung. Kemudian pen ataupun pensel dan juga pembaris. Baiklah, yang pertama kita gariskan. Kita buatlah paksi mejanya. Kita gariskan di sini. Lepas tu, kemudian kita pacakkan jarum peniti ini tadi di atas benang. Oh, maafkan saya. Begitu. Kemudian kita pacakkan lagi satu, tetapi kita perlu anggarkan supaya kalau terlalu ketat, kita tidak dapat menggerakkan pensel ini. Jadi kita anggarkan supaya dia dapat membuat bentuk di sini. Anggarkanlah berapa. Soalnya tapi cucuk di atas benang tersebut. Okay. Kemudian ambil pen ataupun pensel. Kita ambil salah satu daripada tali ini dan buatlah bentuknya. Nampak? Kalau terlampau ketat ia tidak boleh menjadi. Jadi kita perlu kurangkan sedikit. Begitu. Ambil sini. Nampak sudah ada bentuk. Elips itu adalah sebuah bentuk dan sekarang kita akan buat bentuk elips. Mungkin tidak berapa lawa, tetapi kita tahulah ini adalah bentuk elips. Mengapa bukan bulat? Mengapa bukan matahari berada di tengah? Kerana jika di tengah ia akan menjadi bentuk bulat. Mari saya tunjukkan. Jika pakai satu sahaja paksi, ia akan jadi bentuk bulat dan bukan elips. Kita dapat buktikan seperti kita gunakan jangka lukis lah. Jangka lukis dia akan jadi seperti ini juga. Kita cucukkan. Okay. Lihat, ia bukan bulat. Ia adalah bulat, bukan elips yang seperti yang kita tahu di dalam konsep ini. Baiklah. Jadi langkah seterusnya kita perlulah kan tadi kita sudah letak satu titik. Jadi pilih salah satu titik, sama ada yang ini ataupun yang ini. Pacakkan, buat bulatan dan ini sebagai matahari. Matahari di salah satu daripada fokusnya. Okey, matahari di sinilah. Cuba kemudian soalan pertama daripada perbincangan. Huraikan bagaimana jarak di antara bumi dengan matahari berubah apabila bumi membuat satu orbit lengkap mengelilingi matahari. Baiklah. Apabila matahari akan berada di sini, maksudnya berada di salah satu daripada hujung ini. Jadinya sebab itulah, cuba bayangkan ini adalah bumi. Bumi mengelilingi, lihat di sini bumi adalah jauh dengan matahari. Jauh, makin lama makin dekat. Jauh. Apabila ia berbentuk elips, jarak matahari dengan
dengan orbit itu, dengan objek yang mengelilingi iaitu bumi takkan sama, ia akan sentiasa berubah. Di sini dekat, di sini jauh. Baiklah, soalan pertama sudah kita jawab. Kemudian soalan yang kedua. Bincangkan bagaimana bentuk orbit jika paksi major hampir sama panjang dengan paksi minor. Kita dapat lihat di sini, paksi major adalah lebih panjang daripada paksi minor. Ini adalah paksi major, ini adalah paksi minor. Kita dapat lihat paksi minor adalah lebih pendek. Dan apakah yang akan terjadi jika paksi minor lebih kurang sama panjang dengan paksi major? Ia akan terjadi seperti begini. Seperti yang di dalam buku teks, dia mengatakan kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi major hampir sama panjang dengan paksi minor. Oleh itu, bentuk elips orbit planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. Mari saya buktikan kenapa dia kata hampir bulat. Baiklah. Di sini kita buat seperti tadi, langkah seperti tadi, sama saja. Okey, kemudian kita cocokkan jarum di salah satu. Okey. Kemudian cucuk lagi satu. Kita anggarkanlah berapa sini kan. Kemudian ambil benang tadi, letakkan. Tadi kita cucuk di atas benang, sekarang kita letakkan pada benang dalam sebagai gegelung. Kemudian kita pusingkannya. Perlukan kesabaran buat benda ni. Jika kita lihat, yang hampir lebih sama panjang paksi minor dengan paksi major ni. Jadinya ia masih lagi elips, tetapi nampak seperti sudah hampir ke bulat. Okay, kita dekatkan lagi. Okay. Semakin dekat yang ini kepada ini, maksudnya paksi minornya lebih dah nak makin dekat dia punya kepanjangan dia dengan paksi major. Okey. Sabar. Tak apalah, tapi kita sudah nampak lah kan, dia hampir kepada bentuk bulat, tidak seperti yang tadi ni. Jadinya jika paksi minor dengan paksi major hampir sama panjang, ia akan menjadi lebih kurang kepada bulat lah. Okey. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya harap video ini dapat melunaskan tugas-tugas saya. Kesimpulannya, benarlah hukum Kepler ini di salah satu daripada titik fokusnya, iaitu ada dua titik fokus untuk membentukkan elips ini tadi. Baiklah, segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada diri saya, yang mana datang daripada Allah juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.